Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'd. Ikhwatul hudur, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung malam ni buku yang kita baca dalam kuliah Isya' kita, iaitu Manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Buku ni kita tak baca di sini, kita baca jauh di Paya Terbong. Di malam ni buku ni kita bawa ke sini pada muka surat 61. Buku ni membahas tentang tazkiyah secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perkataan tazkiyah, ada perkataan tasfiyah, ada perkataan tarbiyah. Tazkiyah kita kata membersihkan. Ini diguna oleh Al-Quran. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu doa Nabi Ibrahim dekat Nabi Muhammad dalam suratul Baqarah. Iaitu Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkanlah daripada mereka seorang rasul. Nabi Ibrahim minta supaya Allah bangkitkan rasul daripada zuriat dia. Maka kata ulama akidah Ahlus Sunnah, itulah lahirnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Yatlu alaihim, supaya mereka membacakan, supaya zuriat-zuriat aku dibangkitkan menjadi rasul, membacakan kepada ummah ini ayat-ayat engkau, membacakan dan mengajar mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka akan al-kitab dan al-hikmah. Ini dahsyat. Imam Syafi'i kata ayat ni sangat hebat. Sejak Nabi Ibrahim telah ada perkataan al-kitab dan al-hikmah, telah keluar daripada mulut Nabi Ibrahim. Subhanallah. Cuma manusia tidak dihidayahkan oleh Tuhan untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Kan? Bila Imam Syafi'i kata, bila ayat Quran ini kita jumpa perkataan Alkitab, lepas Alkitab dia gabung dengan Al-Hikmah. Ketahuilah Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Kalau dia sebut Al-Hikmah di belakang, di depan tak disebut Alkitab, itu mungkin kebijaksanaan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, diberi kurnia yang banyak. Maka hikmah di situ bukan al-sunnah, tapi mungkin kebaikan-kebaikan dalam dunia ini. Tapi Nabi Ibrahim dah menyatakan supaya lahir daripada umat aku ini ummatan qa'imatan, suatu umat yang besar yang mengajar Al-Quran, mengajar ilmu dan mengajar mereka Alkitab dan al-hikmah, yakni as-sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan kehidupan mereka. Karena itu makna tazkiyah bermakna bersih. Ada juga makna tasfiyah. Tasfiyah ini kita kata pemurnian, penjernihan. Dia tazkiyah, dia nak mengisi kekosongan itu. Tapi tasfiyah, membuang kekotoran. Kemudian ada tarbiyah. Tarbiyah bermakna membimbing. Jadi kita kata kita banyak bercakap tentang tazkiyah. Kita nak mengisi jiwa yang kosong, tetapi kita kena tahu jiwa itu dikosongkan daripada apa. Itu nama dia tasfiyah. Kita kena kosongkan jiwa kita daripada syirik.
maka kita kena tazkiyah, kena isi kekosongan itu dengan tauhid. Kita tasfiyah, kita kosongkan jiwa kita daripada bid'ah, maka kita tazkiyah, kita isikan kekosongan itu dengan as-sunnah. Maka tarbiyah, sunnah itu memerlukan bimbingan. Pembuangan, kita nak buang jiwa, nak buang apa yang terisi dalam hati itu memerlukan tarbiyah, bimbingan. Dia tak boleh sombrono, tak boleh. Kerana telah menjadi sunnatullah. Allah hantar Nabi Muhammad ini sebagai sesuatu yang agung. Sahabat-sahabat Nabi, mereka ada manhaj ini. Mereka ada manhaj ini. Manhaj mengenal Rasul. Sehingga kan bila Nabi wafat, kata para ulama tabi'in, bila kami duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Hasanul Basri. Hasanul Basri dia bertemu dengan 70 orang sahabat, termasuk Ali. Untung Hasan Basri, Umar Al-Khattab tengok kelahiran dia. Kata Hasanul Basri, kami duduk majlis sahabat Nabi, ada dua perkara kami perhati. Kepada sahabat Nabi ni ada dua perkara berkaitan dengan manhaj nubuwah ni. Manhaj apa nama? Mereka ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul ini ada dua perkara. Satu, bila sahabat-sahabat Nabi ni depa sebut aja nama Nabi ataupun hadis-hadis Nabi, ayat mata depa mesti turun. Yang kedua, apabila depa bercerita sesuatu tentang Nabi, mereka akan bercerita dengan suara yang parau, bulu rumah depa naik. Artinya mereka ada manhaj ma'rifatul Rasul. Mereka ada suatu manhaj kenal Rasul sampai ke situ. Kita tak ada lagi. Pasal itu kita tengok bid'ah itu bukan sebagai satu ancaman. Kita tak sampai lagi sebut nama Rasul, ayat mata rasa nak turun. Cuma lapak ayat mata turun sikit kan. Tu lah. Lain letak. Jadi kita ada peringkat tasfiyah, tazkiyah dan tarbiyah. Tapi umat hari ini dia suka tarbiyah. Kita kena buat tarbiyah rabbani. Yalah, kita bimbing orang, tapi nak bimbing dengan apa? Karena tu kita mencapai bimbingan itu ikut suka. Saya ada jemputan. Tadi saya abang kat isteri saya. Saya ada jemputan. Saya dijemput bertemu dengan seorang wali. InsyaAllah dalam bulan 9 ni saya akan bertemu dengan seorang wali. Saya pun nak jumpa dia, dia pun nak jumpa saya. Dia Jibril datang pada dia. Jibril datang Pak Amir. Itulah saya dah selit lah surat jemputan tu dalam buku saya tu. Jadi saya keluar, saya ambil buku tu letak atas meja, tinggal atas tu, keluar mai dah. Sejak umur duduk ke atas ni, Allah. So main umur lagu saya ni tahulah. Kan dia. Baik. Kita memerlukan tarbiyah, kita memerlukan tazkiyah dan kita memerlukan tasfiyah. Baik, kita baca sambungan daripada yang kita tinggal di sana. Kita masuk muka surat 61. Maknanya kita dah baca 60 muka surat. Ini adalah bahagian ketiga Pak Mik. Yang pertama kita baca kedudukan as-sunnah, kita khatam. Yang kedua kita baca konsekuensi mencintai Nabi, khatam. Ini buku ketiga. Buku ketiga ni tak khatam lagi. Nampak masuk ketiga ni dia berat sikit. Pasal dia makam lain sikit Pak Mik. Dia baru 60 muka surat. Kita baca dah ta'rif pembersihan jiwa daripada 1 sampai 60. Masuk muka surat 60, tuan kitab kita nak membahaskan hadis. Dia kata Nabi menceritakan hati ada dua jenis, hati yang hitam, hati yang putih. Yang ni lagi satu manhaj. Apa dia? Tuan kitab kita dia menamakan tajuk ni hati yang hitam, hati yang putih.
Wahai dia boleh bubuh, tajuk lain, hati yang kotor, hati yang bersih. Dia tak pakai kalimah dia pakai kalimah Nabi itu sendiri. Tengok. Ini manhaj mengenal Rasul. Semalam kita baca bab haji kan. Sembang di antara soalannya ialah apa dia? Orang yang buat haji tamattu', soalan semalam, dicadangkan orang yang buat haji tamattu' melakukan 2 tawaf. Satu tawaf qudum, satu tawaf umrah. Tawaf qudum macam mana? Masuk ke Mekah, pergi tawaf sunat. Lepas tu balik ke hotel. Tawaf 7 pusingan, balik ke hotel, tak sa'i. Nama dia tawaf qudum, tawaf sunat. Balik apa semua lebih kurang, sekali lagi lepas 2 jam 3 jam baru turun, datang tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur untuk umrah, tahallul untuk umrah. Apa salahnya pahala berganda? Apa salahnya? Memang tak ada salah tawaf. Tawaf dengan seokok, tawaf lagi baik daripada seokok. Tetapi soalnya, Nabi buat tak benda tu? Itu saja. Bagaimana kita nak balik bertemu Allah Ta'ala dan Allah akan hisap kita? Quran kata, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah. Kamu tidakkah datang kepada kamu hadis, cerita tentang ghashiyah, tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hari apa? Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Mata dan muka manusia akan tunduk ketakutan berdiri di hadapan Tuhan. Takut berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan? Takut. Pasal itu dalam Quran, bila orang tu ikut Nabi, masalahnya ayat 112 surah Ali Imran, bagi orang yang ikut Nabi ni Allah guna 2 perkataan. Allah kata, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang ikut Nabi ni, Allah kata la khaufun, jangan takut, wala hum yahzanun, jangan sedih. Kenapa? Kerana orang yang bangkit di hari akhirat, dia akan takut dan dia akan sedih. Dia akan takut, berfikir apa yang dia nak bertemu di sana, dan dia akan sedih memikirkan apa yang telah dia buat di dunia. Orang yang ikut Nabi ni, Allah kata la khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan takut, jangan sedih. Jadi siapa dia yang tak takut, yang tak sedih? Yang ikut Nabi. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Bahkan kamu menyerahkan hati kamu kepada Allah, kamu ikhlas, kamu serahkan hati kamu kepada wajah Allah, mengharapkan Allah. Wa huwa muhsin, dalam keadaan kamu muhsin. Apa makna muhsin? Mengikut Rasul yang kami utuskan. Itu dipanggil muhsin. Maka orang yang muhsin menyerah diri kepada Allah, falahu ajruhu 'inda rabbih, di dunia lagi telah ditulis ganjaran di hadapan Allah. Maka bila dia mati, la khaufun 'alaihim, dia tak perlu takut, wala hum yahzanun, dia tak perlu sedih. Apa sebab itu? Ikhwatul iman, ulama-ulama salaf ni sampai istilah tu, kalau istilah tu wujud dalam hadis, dia pakai. Kerana bid'ah hasanah ni tak wujud dalam hadis, ulama tak pakai. Kerana bid'ah dhalalah ni saja wujud dalam hadis, maka ulama pakai bid'ah dhalalah. Kata ni hasanah, ya hasanah, ulama tak pakai. Kata ulama tak ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Oh, kalau semua dhalalah mampu kita? Dah tak mampu. Yang dhalalah jangan buat. Nabi yang kata kullu bid'atin dhalalah. Kerana itu dia kata ada hati yang hitam, ada hati yang putih. Mari kita tengok. Setiap hati manusia akan didatangi fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Hati manusia ini adalah tempat ujian yang paling besar. Kita duk tengok kawan tu demam, panas badan dia.
Panas badan, kesan daripada panas badan, hati yang goncang. Kalau kawan tu panas badan, dia lena, tak ada ujian apa. Kawan koma, dia tak sedar apa, tak ada apa. Tapi bila hati dia hidup, badan dia diuji, hati yang kena pukulan ujian itu. Hati yang rasa tak larat, hati yang rasa apa ni, demam tak mau lega, tak larat, mampu tak mau, duit habis banyak dah. Hati yang rasa. Maka dia kata hati manusia ni, dia diuji dengan dua ujian besar. Satu ujian itu nama ujian syubhat, satu nama dia ujian syahwat. Dua ujian besar. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Kata Nabi, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda. Hatta tasira 'ala qalbayn 'ala abyada mithli as-safa. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswadu murbadda kal kuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Ini hadis Nabi sebut, hadis Huzaifah, riwayat Imam Muslim. Nabi kata hati manusia ada yang hitam, ada yang bayda, ada yang dikatakan hitam, ada dikatakan sauda. Ada. Orang Sudan kan dipanggil Sudan. Sudan daripada perkataan aswad. Aswad sauda kan. Sudan ni bermakna orang hidup di negeri kulit hitam. Tapi bukan semua kulit hitam tu orang Sudan. Kan? Saya ada kat Iraq, dia panggil Sudani. Dia kata anta Sudani. Sudani negeri kulit hitam. Kita kata Sudan, kita ingat negeri Arab. Dah, orang Arab dia kata Sudan bermakna sauda. Ini pokok-pokok kulit hitam ni, Pak Min. Baik. Nabi kata fitnah membentang dalam bentuk lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Nabi kata fitnah syahwat dan fitnah syubhat ni, dia akan masuk dalam manusia ni, dia dihampak. Tu'radul fitan, akan dihampak, akan dibentangkan. Allah Ta'ala bentangkan ujian kepada hati manusia seperti mana orang membentangkan tikar waktu dia nak anyam. Bila dia nak anyam tu, dia buka tikar bagi luar, dia anyam setempat sampai penuh satu tikar tu. Maka demikian Nabi kata fitnah ni masuk dalam hati manusia sikit sampai hati itu seluruhnya, atas bawah kiri kanan depan belakang, seluruhnya kena fitnah. Nabi kata hati yang menerimanya nescaya timbul nuqtah hitam. Hati yang termakan, hati yang tak ada kekuatan, tak ada defense, hati itu terkena fitnah, maka nuqtatun sauda, maka hati itu akan jadi hitam. Kata Syekh Maulud, kalau Nabi kata hati kita akan jadi hitam, demi Allah, hang pi buat pembedahan, hang akan tengok hati hang memang hitam. Dia kata macam tu. Percaya dia sebenarnya macam tu. Demi Allah dia kata betul. Kalau Nabi kata hati tu kena fitnah sikit demi sikit, maka potong badan manusia dengan menggunakan medical modern ni, dan tengok hati manusia. Qalbun ni jantung manusia. Tengok jantung dia, mesti hitam. Subhanallah. Dia pun percaya sampai setara tu. Kita baca, kita kata taklah sampai setara tu kot. Tapi orang-orang Arab ni, kerana hadis tu bahasa Arab, dan bahasa Arab yang fusha, yang tinggi, yang hebat, yang bersih bahasa tu, dia pun percaya sampai setara tu. Hati yang terkena fitnah ni, fitnah syahwat dan syubhat,
hati itu akan jadi noktah hitam. Sedangkan hati yang mengingkari, menolak fitnah itu, nescaya akan tetap putih. Bayda. Nabi kata hati itu nuqtatun bayda. Hati itu putih, bersih. Hati itu akan nampak bersih dia. Pasal itu tuan kitab kita kata ada hati hitam, ada hati putih. Kerana Nabi menyebut bayda dan Nabi sebut sauda. Sehingga kan hati menjadi dua, iaitu hati yang putih seperti mana batu yang halus lagi lincin. Tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Sekali lagi kita tengok apa dia fitnah syahwat, apa dia fitnah syubhat. Tapi dua fitnah ni dia akan masuk, dia tanya hati manusia. Dia nak bagi rosak hati manusia. Kalau fitnah tu kuat, hati lemah, hati akan jadi hitam. Dan bila hati jadi hitam, ada kesan kepada mata, telinga, perbuatan dan kehidupan hamba Allah tu. Dan hati yang kuat, hati tu tolak dua syubhat ni, dua fitnah ni, dia tolak fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Hati tu tolak, maka hati tu akan bersih selagi mana ada langit dan bumi. Selagi tu dia bersih. Selagi tak mati, selagi tak kiamat. Adapun hati yang terkena noktah hitam, maka sikit demi sikit akan menjadi hitam. Hitam legam, bagaikan belanga yang terlungkup, yang terbalik. Sebagai bahasa kita macam pungkok kuali. Dia kata belanga tu pungkok kuali lah. Periuk lain kan, belanga lain. Betul? Macam pungkok periuk tu dia kena bakar daripada bawah tu, dia rentung. Hati manusia Nabi kata jadi macam tu. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita boleh potong badan orang, kita buat keluar hati tu, kita akan tengok yang tu. Kita pasti akan tengok yang tu. Demi Allah. Sebab masa Nabi cakap ni, Nabi cakap bukan pasal tajribah. Nabi cakap bukan di atas tajribah. Apa dia? Bukan di atas pengalaman. Nabi cakap alal wahyi, di atas wahyu yang turun. Nabi tak tahu dalam ni jantung naik lagu mana. Nabi bukan tahu. Bukan tajribatul rasul, bukan pengalaman seorang rasul, tidak. Tetapi wahyu yang diturunkan kepada rasul. Maka Nabi kata apa dia? Sampai pada peringkat, Nabi kata, sampai pada peringkat hati itu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Yang kata hati itu hitam, dia jadi macam mana? Benda baik dia tak kenal, benda jahat dia tak tolak. Kecuali dia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Melainkan dia akan turut apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Ikhwan, setiap hari hati manusia didera oleh fitnah. Setiap hari hati manusia ini didatangi fitnah, di-attack oleh fitnah. Adapun fitnah terbahagi dua macam, iaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan lain-lain. Fitnah syahwat. Apa dia kita terjemah kepada syahwat? Keseronokan hidup. Fitnah yang bentuk seronok hidup. Makan, minum, seronok. Rumah terbuka, rumah tertutup. Ini adalah fitnah syahwat. Syahwat bermakna apa dia Pak Mit? Keseronokan dalam hidup. Bila orang tu dia tak ada syahwat, orang Melayu bila kata syahwat, dia faham benda tak elok. Dia ni syahwat kuat, mesti makan tongkat ali. Dia faham satu benda aja. Syahwat bermakna apa dia? Keseronokan dalam hidup. Dan dia turut, dia nak benda seronok. Pasal itu kan dalam hadis yang sahih, bila Allah buat syurga, Allah buat neraka, Allah kata pada Jibril, unzur ilan nar. Allah kata Jibril pergi tengok neraka. Jibril pergi tengok. Jibril kata, Allah kata pada Jibril, masuk dalam tengok. Jibril tengok neraka. Jibril kata, ya Allah, kalau inilah neraka, tak ada siapa masuk neraka. Allah kata, unzur fiha, kamu tengok dalam dia, dan sekarang kamu pergi tengok pula luar dia. Luar dia.
Neraka ni juga ada taman-taman, ada juga dia punya garden-garden dia semua ada. Maka bila Jibril tengok luar neraka, Jibril kata, ya Allah, kalau inilah perhiasan neraka, ramai orang tak lepas masuk neraka. Pasal apa? Pasal neraka itu dikelilingi dengan hubbus syahwat, benda yang menyeronokkan. Kelalaian, keduniaan, harta benda, riba, melanggar perintah Allah, tinggal semayang, dedah aurat, bercakap tanpa ada hak sempadan, fitnah orang, bunuh orang, seronok benda ni. Itu dikatakan sebagai syahwat. Allah kata, Jibril pergi tengok neraka, pergi tengok syurga. Tengok-tengok syurga. Kalau inilah syurga, tak ada siapa yang tak mau syurga, semua mau. Allah kata, Jibril tengok luar syurga pula. Tiba-tiba dipenuhi dengan al-makarih, benda-benda yang lawan dengan syahwat. Apa dia? Ketaatan-ketaatan pada Allah. Sembahyang, tutup aurat, menjauhi maksiat. Syahwat tak suka. Allah, Jibril kata, ya Allah, kalau lagu ni nampaknya sikitlah orang masuk ke dalam syurga. Allah kata pada Jibril, dengan rahmatku aku selamatkan mereka dari neraka, aku bubuh mereka dalam syurga. Jadi ini yang dikatakan syahwat. Adapun fitnah syubhat. Syubhat adalah fitnah tentang kefahaman, keyakinan, aliran dan juga pemikiran yang menyimpang. Syubhat adalah fitnah lebih dalam bentuk agama, fitnah agama. Manusia difitnah dengan salah faham. Itu nama dia syubhah. Syubhah. Apa makna syubhah? Sama. Dia faham agama tapi sama. Dan dua benda ni Allah Ta'ala uji hati sebelum uji jasad. Antum bayang mulut nak kata apa kalau dia faham agama sama? Hati faham agama sama, mulut nak kata apa? Kalau hati kena fitnah sayang dengan dunia, mulut nak kata apa? Mulut nak kata apa? Dia buat forum dua orang, ustaz balik ni dengan ustaz balik ni, tengah-tengah pengurusi majlis. Ustaz balik sana dia kata di antara benda yang menghalang kita mendapat halawatul iman adalah kita terlampau mencintai dunia. Jadi kita kena buang cinta dengan dunia tu. Ustaz balik sana cakap. Jadi kita kena usahakan kita ni jangan mencintai dunia terlampau. Jadi sebelum habis ustaz tu bercakap, sebelum ustaz ni bercakap, panel moderator lah cakap. Moderator tu kata apa dia? Moderator tu kata kita jangan salah faham dengan apa yang Al-Fadil panel kita pertama sebut. Dia kata kita kena buang cinta dunia, bukan buang dunia. Dia yang takut dengan ayat kawan tu. Tengok, dia pun ustaz juga. Dia kata, saya harap tuan-tuan semua jangan terkeliru. Kita bukan buang dunia, kita buang cinta dunia. Macam mana tu? Macam mana tu? Dia punya tafsiran, kita duduk atas dunia, kita jangan sayang dunia. Saya naik Jaguar orang punya pun rasa macam kita punya. Bukan lama pun Pak naik daripada Kelang pergi bilik hotel, naik Jaguar. Duduk belakang ni unjuk kaki lepas. Naik Viva tengok baru ada kan. Turun-turun duduk picit lutut. Unjuk kaki lepas. Oi kata, dalam depan dia tu macam kapal terbang punya tekan tu tekan ni, tekan tu tekan ni. Bila kita tak pakai tali belakang tu, dia bunyi macam dia teka keluar. Dia habaq kata, oi mangkuk oi, pakailah dalam pinggang. Memang naik Jaguar ni Pak Mik, langgar orang rasa langgar rumput. Dia tu dah nak mampus dah. Langgar rumput, dia tu kelupuk teruk dah. Kita naik Jaguar orang rasa macam kita. Habis macam mana kita nak naik Jaguar? Jangan kita naik Jaguar, jangan sayang dengan Jaguar. Yang pergi cuci kereta tu pasal sayang lah. Kan duk kapek, pesan kat anak jangan duk makan dalam kereta. Jatuh setitik ayam, 3 kali jentik telinga.
Pasal sayang lah. Yang lebih tukar minyak hitam every month ni pasal nak jaga kereta. Subhanallah. Bila ustaz tu kata, kita ni punca bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Masalah kita cinta dunia lebih. Ustaz bila dengar ustaz lain cakap lagu tu, dia ketang. Dia kata makna dia bukan jangan buang dunia, nak pakai emas boleh pakai. Jangan pi buang, pi gadai-gadai benda ni semua. Kita nak kena pakai, tapi kita jangan sayang terlampau. Cakap lah dia faham macam mana, boleh kan? Bila kita terkena fitnah, mulut kita kata apa? Hati kita terkena fitnah syubhah. Hati kita faham kata agama ni tak lebih daripada sembahyang, puasa apa lebih kurang. Tiba-tiba orang cakap agama lebih daripada tu, mulut kita akan protes. Tangan kita tak boleh duduk diam. Pasal itu betul kata Abu Hurairah, al-jasadu a'dha. Jasad ini anggota-anggota a'dha kita, anggota-anggota ini adalah junud ataupun juyush. Dia adalah tentera untuk apa yang ada dalam hati. Dia cakap, mulut akan cakap apa yang hati dia faham, apa yang hati dia sudah terkena. Maka rupanya tempat yang pertama kita diuji adalah hati manusia. Jadi susah. Macam kita, kerana hati kita percaya, kita kena ikut Quran dan Sunnah sampai habis umur. Itu mulut kita cakap. Itu. Takkan kita faham Quran dan Sunnah, tiba-tiba mulut kita cakap, tak apalah kita buat bid'ah hasanah ni, apa salahnya, maulud ni apa. Tak. Subhanallah. Penyakit syahwat dijelaskan dengan ayat dan hadis. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ini ayat 14 surah Ali Imran. Allah kata Zuyina. Zuyina ni maksud dia apa? Kami hiyah kepada manusia hub, dengan satu kecintaan. Hub ni kita tahu lah, dengan satu izhar, dia akan menzahirkan kehidupan terhadap asyahwat, apa yang dia inginkan. Dia akan zahirkan hidup macam tu. Apa dia? Minan nisa, perempuan. Ini tentulah ayat ni tuju pada orang jantan. Kan? Mana boleh ayat ni tuju ke orang perempuan? Dia tuju ke orang jantan. Kami akan hiasi hidup manusia hubbus syahwat. Dia akan menzahirkan, dia akan kena fitnah syahwat, dia akan menzahirkan keinginan dia dalam bentuk apa? Minan nisa, perempuan. Banin, anak laki-laki. Dia suka anak laki-laki. Pasal itu orang Arab kan, di antara ucapan jahiliah dia, apa dia kata? Ar-rafa wal banin. Dia jumpa orang kahwin, dia kata ar-rafa wal banin. Dia kata semoga bahagialah, semoga dapat anak laki-laki. Dia tak sebut anak perempuan. Bila Nabi mai-mai tengok, Nabi kata pasal apa kata ar-rafa wal banin? Mudah-mudahan bahagia ni panjang. Ar-rafa bermakna bahagialah, panjang. Banin dapat anak jantan. Awak cakap lagu tu. Nabi kata lain kali jangan cakap ar-rafa wal banin, tapi kata barakallahu fika wa baraka alaikum, barakallahu fika wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nabi ubah ucapan jahiliah. Kita pun jumpa orang kahwin jangan kata moga panjang umur sampai anak cucu. Jahiliah tu. Tak boleh kata lagu tu. Kena kata semoga kamu berdua ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Itu baru sunnah.
Tapi tak adalah kita nak ucap lagu tu ke orang kahwin, dia pergi duduk atas sana, kita duduk sini, lepas tu dengan muzik berdebu kita duduk sembang dua orang pun tak dengar. Hang kata apa? Jadi macam tu bini Pak Man tempe. Pak Man tempe memang dia nak basikal. Kadang-kadang sebulan baru orang banyak sewa. Polis habaq kata aksiden dia tak dengar Pak ni. Jadi kita miss lah nak doa dia. Miss. Dan sunnah pula pengantin, dia bukan piduk macam Tok Pekong atas tu. Pengantin, dia sunnah, dia round dewan. Satu meja dia layan orang. Best, pengantin duduk depan pintu. Tu best. Tapi bagi dia makan semua siap-siap lah. Bagi makan semua nasi pengantin, orang mai dia salam. Bila orang salam dengan dia, buah mula orang nanti kata pada dia, Barakallahu fika. Semoga kamu laki isteri, laki suami ini diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Itu sunnah. Nampak dua orang ni mudah-mudahan diberkati Allah. Tu usah duk kata dah. Masuk semoga panjang umur ke anak cucu, dapat cucu bercerai. Minta dekat cucu. Ini semua rupanya ungkapan jahiliah. Tapi orang Melayu ada lagi Pak Mik. Ada lagi. Pasal apa? Pasal kita tak cap. Karena itu dikatakan akan diuji manusia dengan ujian hati dia, iaitu asyahwat kepada wanita. Rupanya syahwat bukan pada wanita saja, pada anak lelaki-lelaki, kepada qanatir, kepada apa dia? Kepada ni harta benda daripada emas dan perak. Allah guna kalimah syahwat. Dia ada syahwat pada emas dan perak. Allah kata apa lagi? Kepada wal khailil musawwamah, kepada kuda-kuda yang lari kencang, yang dia pilih masa dia beli tu. Allah kata dia ada syahwat. Apa dia? Wal an'am, dia ada syahwat pada apa? Menatang ternak dia duk bela tu, kambing, rebau, unta. Wal hars, dan tanah ladang hak dia duk tanam gandum ke, jagung ke, padi ke, dia memang syahwat. Zalika mata'ul hayatid dunia. Satu benda apa kena ingat, yang tu adalah perhiasan duk atas dunia. Cakap tu Tuhan. Mau ingat kan tu? Anak beli kuda, anak ada apa semua ada, tapi mau ingat satu benda, zalika, yang tu semua mata', dia satu seronok hayatid dunia, atas dunia aja. Seronok-seronok ni semua tak lepi akhirat. Pasal apa? Akhirat dia benda baru. Dia benda lebih baik daripada dunia. Akhirat ni ada pokok, ada buah, tapi bukan buah macam dunia. Dia baik, dia kekal, kualiti dia jangan buat perbandingan. Pasal tu bila orang tu masuk syurga, dia kata apa? Kullama ruziqu min apa? Min thamaratin rizqa. Qalu macam mana? Ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dia masuk dalam syurga, Allah bagi dia makan. Dia rezekikan dia dengan minas samarat, buah-buahan. Dia makan, dia teringat, macam pernah makan dulu. Nampak? Pernah makan, bukan pernah hisap, pernah makan. Jadi rokok dia tak akan teringat. Dia kata, dia dah masuk syurga, dia teringat, ni macam pernah makan. Allah kata mutasyabiha. Kami bagi dia syubhat, kami bagi samak. Benda tu macam, tapi tak ada pembandingan. Mungkin dia tengok-tengok, macam derian D24 ni balik pulau punya ni. Ni derian balik pulau. Allah kata mutasyabihat. Yang ada di dunia tidak layak duduk dalam syurga. Tak layak, bukan pembandingan. Jadi pasal itu Tuhan kata zalika, yang hampa suka perempuan, hampa suka anak, hampa suka harta benda, emas, perak, kuda, binatang ternak, ladang-ladang, zalika, benda tu semua apa kena ingat? Mata'ul hayati dunia. Dia tak boleh dibawa pindah sampai akhirat. Tak boleh. Itu yang dikatakan apa? Harta tak bawa mati. Memang harta tak bawa mati. Tetapi kita kena ada harta lepas mati. Kita kena boleh. Kita ni kena tercalon sebagai ahli syurga. Dan kita akan diberi harta oleh Allah di hari akhirat nanti. Tapi bukan harta di dunia. Bukan duit ringgit yang dicop kepala agung tu. Tak. Takkan nak pakai duit kepala agung tu pergi beli. Tak ada nilai. Tak ada nilai.
Tak ada satu kertas kita bawa dia tulis 100. Oh 100 bawa pergi dalam syurga. Tak. Benda tu jijik dah di syurga. Benda tu hina dah. Benda tu tak setaraf dah. Telah ada perbandingan antara dua darjat, antara dunia dan akhirat. Oh jangan mana. Pasal itu Allah kata apa dia? Wallahu, dan Allah itu indahu, di sisinya husnul ma'ab. Dia ada tempat kembali yang sangat baik daripada dunia. Subhanallah. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat ini kita akan diuji dengan fitnah syahwat. Tapi Allah suruh kita ingat balasan Allah segala-galanya. Balasan Allah Ta'ala tu segala-galanya. Oh yang ni yang buat orang sakit boleh sabar, orang miskin boleh redha, orang kena fitnah, kena uji boleh duk tongkah berjalan hidup ni. Pasal apa? Duk ingat apa yang ada di sisi Allah. Kalau kita duk harap, apa orang putih panggil apa? Full apa? Apa? Kan lupa dah. Apa kita punya harapan penuh tu? Apa orang putih panggil? Full apa? Full hope kan? Kita punya harapan penuh tu. Kalau harapan penuh kita atas dunia, kita mati kita akan menangis. Yang bini kena cerai dengan lelaki, satu salah tak buat, siapa nak bela dia? Lelaki dia balik rumah cerai dia. Aku cerai hang talak 34. Tersandak Tok Qadi. Tak ada satu salah apa pun. Dia pergi dengar hasutan siapa ke? Dia kata bini dia curang kat dia, wahai kawan tu duduk rumah duduk potong bawang putih ya. Perempuan tu kalau dia mengharapkan di dunia, dia pi ujung sana, dia pi ujung ni, dia pi ujung ni, dunia tak akan boleh bela dia kalau lelaki dia dah cerai dia. Tak boleh bela dia. Tapi kalau dia harap wallahu indahu husnul ma'ab, tangisan air mata turun tu hanya pedih kena uji sikit sebagai manusia, tapi dia tak pernah putus asa. Pasal dia tahu di sisi Allah. Nabi kata orang yang diuji syaukah, jalan kena pijak apa? Duri. Apa Nabi kata? Dia sabar, Allah Ta'ala potong salah dia, tempat salah yang Tuhan potong, Tuhan bagi pahala, Tuhan angkat satu derajat dia. Kalau kita harap atas dunia, kena kaki berdarah, pergi hospital 10 hari, menanah pula. Pergi jumpa doktor. Ni apa doktor menanah pula? Doktor kata, mai saya tengok, tekan, nanah keluar. Doktor kata, alamak, hang ada kencing manis ya. Allah, dia kata, dah jatuh tangga, kena pula batu. Tak apa, doktor kata, start daripada hari ni makan ubat kencing manis. Makan ubat kencing manis, makan. Air bisa tak mau keluar. Tak mau nak kering. Doktor, ni sebulan ni. Dah sebulan ni. Doktor tak mau mat. Tengok doktor kata, sorry to say lah. Ima hang simpanlah busuk ni ataupun ima potong buang. Allah. Bila doktor kata macam tu, orang yang terpercaya dalam dunia ni doktor. Pasal itu Sabariah pergi cari Dr. Mahdi. Pasal Nyonya Mansur pun cari orang terpercaya. Orang terpercaya kata kaki kena potong, dia nak pergi buat rayuan mana dalam dunia. Dia akan sedih, dia akan tak lalu hidup, dia akan rasa hidup dia dah tamat. Tapi kalau dia ada ayat ni, wallahu, dan di sisi Allah kaki yang Tuhan ambil itu, semua tu ada ganti di hari akhirat. Di hari akhirat mukmin tak ada cacat. Walaupun duduk atas dunia, mata ni juling. Kita sembang dia, kita kata, hang tengok mana? Dia kata, hang kau ajak lah beli aku. Dah, awak hang tengok sana. Apa aku tengok hang lah. Oh, hang juling kan? Duduk atas dunia, dia juling sikit. Dia mati, orang bagi mandi, orang kapan, orang semayang, orang korek tanah, orang tanam. Dia bangkit di hari akhirat, dia adalah mukmin yang sempurna. Tak ada cacat. Yang cacat siapa dia? Yang tak ada harap pada Tuhan. Itu cacat.
Dikatakan apa dia? Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kami ni semua orang celik atas dunia. Pasal apa kami makin buta? Allah kata, pasal kamu lupa ayat-ayat aku. Itu orang cacat. Jadi pasal itu hari duit tak ada, hari tak sihat, kita tak boleh mempertaruhkan nasib kita kepada benda ni. Pasal itu Quran kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. 4 benda ni Allah kata jangan buat dalam dunia. Orang yang tak sihat buat benda ni. Apa dia? Minum arak, main judi, bertenung nasib, mempertaruhkan hidup dia pada nasib, pada nombor, pada abjad. Keluar nombor 4, oh dia kata Allah kata apa ni? Kenapa manusia sebijak tu letak nasib dia pada nombor? Tengok-tengok keluar nombor 1, oh dia kata ni ada orang lah. Sampai dia nak beli pelik kereta pun dia tak mau nombor 4. Kena 4-4, alamak dia kata 2 kali C. Jangan. Tak mau. Allah kata jangan. Jangan. Wal azlam, jangan. Jangan buat kerja ni. Nasib kamu, hidup kamu tak ada di situ. Lebih-lebih bersembelih untuk berhala. Sembelih bukan kerana Allah. Sakit, tak lega, pergi jumpa bomo. Bomo kata cari ayam selasih. Buat main 2 ekor. Kita potong, ni ubat. Dia pergi sembelih ayam tu bukan pasal nak buat kenduri, pasal nak berubat. Allah kata jangan buat benda. Bersembelih bukan kerana Allah ni. 4 benda ni, minum arak, main judi, pertaruh hidup pada nombor, pada tarikh lahir ke, tarikh apa ke. Hang ni pasal itu menegah hang tak jadi, pasal hang beranak tahun 74. Hang ni pasal itu hang duk sakit panjang sangat, pasal hang beranak malam. Dia percaya benda tu. Dia percaya benda tu ada kaitan. Nombor, oh hang ni beranak pada tahun sekian-sekian. Hang beranak 6 hari bulan 6 tahun 66. Lepas tu hang 6 jahanam. Tak. Jahat manusia, baik manusia tak ada kena mengena dengan nombor. Tak ada kena mengena dengan nombor. Tak ada kena mengena dengan nombor. Kita anak hang itu beranak hari apa? Dia kata hari aku tak tahu, tapi anak aku tu beranak tahun 2011. 1 hari bulan 1 tahun 2011. Weh, tak apa, anak aku lagi dahsyat. 1 hari bulan 11 tahun 2011. Jadi anak aku Perdana Menteri, anak TPM ni. Percaya macam tu? Tak. Tak ada. Penyamun pun boleh jadi Prime Minister. Siapa pun boleh jadi. You masuk pilihan raya, you buat parti, you menang, jadilah. Penyamun ke, penyangak ke, tak kira. Allah kata jangan percaya ni semua. Rijsun, kotor min amali syaitan, daripada kerja syaitan. Fajtanibuh, tinggal. La'allakum tuflihun, mesti kamu aflah, kamu untung, kamu berjaya dunia sampai akhirat. Tapi kalau hati tu dia kena fitnah, dia susah. Berdasarkan keterangan di atas, penyakit hati dapat dibedakan menjadi penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dapat dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna fala takhda'na bil qaul fala fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Allah kata, wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain. Jika kamu takwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah, lembut suara dalam berbicara, sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit menginginkan sesuatu. Ini ayat ni turun dekat isteri Nabi. Allah suruh isteri Nabi ni terhindar daripada fitnah-fitnah syahwat ni. Allah kata, ya nisa'in Nabi, hai isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kamu tak sama macam bini orang lain. Tengok, kamu tak sama macam bini orang lain. Ini taqaitunna, kamu mesti bertakwa kepada Allah.
Kamu kena jadi orang yang bertakwa pada Allah. Khadijah, dia sedang, dia bini Nabi. Aisyah, dia pas sedang. Sauda ke apa nama ni semua ni, dia pas sedang, dia pas isteri Nabi. Allah kata apa? Fala takhda'na bil qaul. Bila sembang dengan orang, jangan sembang dimainkan suara tu sampai kawan tu tertarik dengan hang. Tak boleh. Hang kena sembang dengan dia macam mak dengan anak. Tengok Allah jaga bini Nabi. Sampai macam tu Allah jaga. Ayat lain pula cerita apa dia? Dalam rumah Nabi tu dibaca ayat-ayat Allah. Dalam ayat lain Al-Ahzab lagi kata apa dia? Allah bersihkan seluruh ahlul bait, isi rumah Nabi. Itu dia punya tinggi martabat dia. Jadi pasal itu kita ada anak-anak perempuan, kita kata kat anak perempuan kita, kalau nak pakai tudung, pakai macam isteri Nabi. Kalau nak pakai baju, pakai macam isteri Nabi. Dia tak perlu bawai ke temenung ke, semua tak payah, tak ikut pun tak apa. Tapi bila kita pakai tudung, pakai macam isteri Nabi. Ni dah buh tudung, dah buci, dah buh kondok, periak semua dia gantung dalam tudung dia tu, satu macam jalan. Dia ni mulut merah, bubuh pula macam bulu mata 1 inci keluar main. Kalau pocong lalu pocong pun terkejut, mana punya geng ni? Dah ada pasal apa yang pakai betara tu. Dia kata ustazah pun pakai. Tak mahu jawab lah gitu. Tak mahu. Tak mahu, tak mahu. Tak mahu pakai lah gitu. Pasal apa? Ikut isteri Nabi. Confirm masuk syurga. Kita pakai satu tudung labuh, Quran kata tudung kita labuh sampai ke dada, depan labuh, belakang labuh, tepi ni labuh, tepi ni labuh. Kan? Lah tudung dia keluar gantung lah sini ya. Tunduk sikit, dia tenganga belakang. Ni anak-anak kita ni, anak besar ni, dia suka pakai lagu tu. Dia suka pakai lagu tu. Kita pesan kat dia, Kak, pakai macam Khadijah pakai. Pakai macam Khadijah pakai. Ambil tudung, belit, main batang leher. Dada kosong. Pakai t-shirt, pakai jean. Keluar pergi pasal malam. Ayah balik sembahyang maghrib, selisih tengah jalan. Ayah nak pergi pasal malam. Jaga tudung, jaga elok-elok. Ayah balik. Sayang, hidup sekali ya. Kita ni, kulit kita dipandang cantik ni sekali dah. Kita pandang kulit kita cantik atau orang pandang kita cantik sekali dah. Masa cantik itu kita kena bagi dekat Tuhan. Kalau dunia dah mengiktiraf kita ni dah kulit kendong, dah dunia kita pun orang kata apa? Ni secara sukarela menawarkan diri nak jadi model gambar busana muslim ke muslimah, sampai fotografi pun tak lalu nak ambil. Dia ambil pun dia muntah berketok. Wek. Dah sampai macam tu baru pakai tudung. Bukan tak bagus Pak Mit, bagus. Tapi ada benda dia kena fikir. Pasal apa? Bila dunia dah tak lalu pandang dah dia, baru dia tutup aurat dia. Dia ada buat benda tak adil dengan Tuhan. Yang tu better daripada mati tak pakai tudung. Tetapi ada benda dia kena muhasabah diri dia. Dia kena benda muhasabah. Pasal dia nak balik bertemu Tuhan. Tuhan nak buka balik. Masa cekang comel ni, tak make up pun nampak macam make up. Amboi, orang kata comelnya. Amboi, dia pakai make up apa? Tengok-tengok tak make up. Comel. Masa comel macam tu, pamer dekat siapa? Turut siapa? Ikut siapa? Kita pun sama. Kita ada cakap ni. Kita pun sama. Ni kita tengah kuat ni. Kita tengah kuat, kita boleh angkat semen 4. Balik ni 2, balik ni 2. 4 Pak Mit. Masa saya muda dulu lah Pak Mit. 4, 2 ni. Sambil jalan tu boleh balik rokok lagi. Oh. Tapi yang tu bukan saya lah, tu orang lain Pak Mit. Masa tu kuat bukan main. Kuat masa tu bagi kat siapa? Orang tak pergi kerja, dahsyat kuat punya. Masa kuat macam tu, tulang ni katuk meja dan kaki meja, terkangkang kaki meja,
Tulang dia tak ada apa. Masa tangan kuat macam tu, bagi kat siapa? Kuat, muda, sihat, akal ni boleh ingat, semua benda boleh ingat semua. Pergi buat test mata, nak jadi polis kan, test mata, cepat, color terkeluar cepat, boleh ingat, biru. Lagi cepat kawan tu, dia kata biru muda. Dahsyat. Masa semua ni boleh ingat tu bagi kat siapa? Bila dah tak ingat, mata pun dah main berayak, doktor kata dah selaput, kena pakai cermin mata, barulah buka Al-Quran. Tu pun tengok macam Ramli baca tak bunyi apa. Lagu tu punya duk tengok Yasin. Tapi lagu tu. Tu yang Hajiz kata. Hajiz baca bunyi syair. Kan? Sudin baca bunyi Arab. Ramli baca tak bunyi langsung. Dah sampai macam tu. Baru Yasin ke ya apa ni? Depa pun cetak alui sangat. Dah tak alui. Masa mata tu cerdas tu bagi kat siapa? Tapi Allah ni punya sayang dengan kita. Dia kata apa? Welcome. Tak apa. Dunia tak mau terima apa, aku terima. Tapi ingat, hampa tua, hampa tak larat, hampa buat ibadat, hampa kena ingat. Hampa masuk syurga, hampa jadi semua sihat balik. Itu dia. Tuhan punya layan kita. Tuhan punya bagi kat kita. Oh subhanallah, subhanallah. Jadi Allah bagi tahu dalam ayat ni, wahai isteri Nabi, suara kamu, tingkah laku kamu, pakaian kamu, bermesra kamu dengan orang, jangan sampai terkena fitnah syahwat. Jangan seronok tak tentu Allah sangat. Kan orang perempuan duduk sama-sama orang perempuan, duduk sembang gelak. Tak mana sangat nak gelak. Kok. Apa tu? Jangan, tiap perempuan. Gelak tampak meja. Pong. Ni bini Tazal kan ni? Tak, jangan. Kita perempuan. Nama kita bini orang. Kita bini orang. Kita ni ada lelaki. Orang lelaki ni dia very high sensitive. Boleh bahasa tu apa? High sensitive. Maksudnya dia punya sensitif tu tinggi. Dia lain. Kan kita ni kita lelaki bini balik kampung. Balik kampung belah bini kita lah. Balik kampung belah bini kita, hari raya. Adik-beradik belah dia ramai. Kita ni jenis sengap, tak rajin sembang. Kita duduk atas cushion tu sampai petang. Sampai petang duduk atas cushion tu. Nak pergi mana? Duduk atas cushion, nak atas masuk bilik. Turun mai atas cushion balik. Bini kita punya duduk sembang dengan 2 pupu, 3 pupu dengan ipang. Sampai dia lupa 2.30, dia tak tanya kita nak makan apa. Kita nak pergi ambil sendiri, rumah mertua ni dia kata kita apa-apa pula kan. Kita nak jaga misai kita tu ambil. Kan tu yang kata high sensitive. Kan? High apa? High apa? Highly sensitive. Tinggi, highly. Highly sensitive. Lapang. Tapi takkan nak menyalak depan pupu. Oi, aku lapang. Kena jaga ni hari raya dengan samping ni. Kita duduk lapang. Kita naik atas pergi semayang. Turun balik. Bini kita duduk layan lagi. Dia main lah. Satu lapang. Kedua kepala dah serabut. Kita ni bini orang nak pergi sembang dengan 2 pupu ke kupu-kupu ke. Mau ingat, hang main dengan lelaki. Dia tak boleh bagi tahu kat lelaki dia, apalah abang ni tak boleh ambil sendiri. Tak boleh. Mana boleh? Dia dah pergi buat lagu tu sampai pukul 3, pukul 4, perut kita masuk angin, kita naik atas tidur. Tidur sekali dia gerak. Abang, dah pukul 6. Abang tak makan apa tu? Dia tanya tu kira. Penyakit lah kat apa? Kawan tu lepak pukul 3, hang pukul 6 baru main tanya.
Kita bangkit-bangkit, dia tanya, ni bukan pengalaman saja cerita. Dia bukan pengalaman, tak. Dia bukan pengalaman. Dia bukan tajribah hayat. Dia cerita saja. Dia kata, ustaz macam biasa kena dia. Tak. Dia mai tanya kita pun kenal. Kita buat muka. Kita kata kenyang kita. Tak makan apa pun boleh kenyang kaya. Buat apa. Kan kita satu macam punya ayat. Ayat kita tu duk naik ke atas, tak ada turun bawah punya. Kata abang lapak jom makan, tak ada lapak. Siapa lapak? Sembang pun boleh kenyang. Tengok. Jadi dia punya ghaflah dia bila kita lupa diri, itu masalah dia. Kita pegang kunci cerita, kita lupa diri. Kita ada duit, kita lupa diri. Ini nama dia syahwat. Lagu tu lah kita suami orang. Kita balik belah kita pula. Bini kita pula jadi macam tu. Bini kita pula dengan mak mentua nak sembang macam mana? Sembang pasal ketupat, habis dia bawa ketupat. Last sekali sengah. Mak mentua, orang tua-tua kan. Orang tua-tua dia punya pemikiran lagu lain. Kalau orang tua-tua tu dia sunnah, dia mengaji, tak apa. Ni orang tua-tua yang tak mengaji terus. Menantu sengap, dia pun sengap. Menantu sengap, dia pun sengap. Dia naik atas seorang-seorang, dia jumpa kita. Dia kata, hang kahwin orang bisu no? Dia sang kat kita. Hang kahwin orang bisu no? Aku pun baru tahu banyak-banyak menantu ada bisu seorang no? Dia sang lagu tu. Dia sang kat kita anak dia. Kita turun-turun, kita tengok awak lah. Mak kata bisu. Nampak? Bini kita jadi muka apa? Nak sembang apa abang? Ketupat, lemang semua dah sembang. Tapi nak sembang apa? Waktu berita pun 30 minit aja abang. Mana ada waktu berita 2 jam? Yang baca berita tu pun lengah. Habis abang nak cik sembang apa? Lepas ketupat, ayam percik. Lepas tu nak sembang pasal dodoi. Tak mau nak balik lah aku ni. Tengok. Laki pula punya kapal jengkap. Laki pula. Ni mai balik rumah aku kerja nak balik aja. Balik rumah aku, balik rumah hang seminggu pun tak apa. Mak mentua dah dengar. Mat, daripada awal aku dah bagi tahu kat hang. Nampak? Dia keluar dah. Daripada awal aku bagi tahu kat hang. Kan? Depa orang berada, kita orang kebanyakan. Tapi dah hang mau juga kan, hang tanggung lah. Kita kena ayat tu, bawa kereta, duduk balik. Lampu stop pun nampak sama je. Balik. Duduk 3 hari duduk pick up. Balik pula, bini pula duduk buat perangai. Kita kena satu bak berkelahi dengan dia, terkeluar ayat ni. Betul lah mak aku duduk kata, perangai hang ni sebiji macam mak aku duduk kata. Bini pula lawyer. Mak abang kata apa? Kalau dia kena marah, dia senang tak apa. Dia pergi jawab, awak mak abang kata apa? Banyak sangat dia tahu pasal saya, awak dia reporter. Hang apa congkah mak aku? Awak abang seorang ada mak, saya tak ada mak, saya boleh untung. Hang ni pasal apa? Tak ada pasal apa. Balik salah, tak balik salah. Memanglah dalam minyak menantu saya yang paling buruk sekali. Cuba saya ada emas perak duk bagi bulan-bulan ribu-ribu. Baiklah saya ni. Tapi kok tu pula. Dia jadilah kapal jingga. Dia jadilah krisis. Bila apa? Kita tak sedar diri. Kita bawa kereta pun kita mau sedar diri. Kan? Passenger duduk sebelah, dia mau sedar. Driver pun boleh mengantuk kalau bawa seorang-seorang. Dia aja duduk tidur sampai bunyi ayat liak meleleh. Kong. Driver tengok sedapnya dia tidur. Driver terlena, mampus itu kereta. Bila kita lupa diri, problem ni. Betul tak Pak Mik? Ni nasihat saya lah orang berumur ni. Lagu tu lah nak kena jaga. Nak kena jaga tu bukan senang. Tambah kita ada menantu. Kan cucu ni bagi RM2, cucu tu bagi RM1. Cucu sama cucu pergi sembang. Anak kita rasa. Bahaya kita bagi tu bukan duit raya saja nak bagi. Ayah kat anak saya bagi 2, kat anak abang bagi 1 nah. Kita tak ada nak explain, dia ambil bank balik kampung terus. Ini nama dia musibatullah. Dalam dunia
kerana syahwat, kita ikut apa yang ada dalam hati. Hati yang sakit akan terganggu oleh sekecil apapun syahwat dan syubhat, di mana dia tidak mampu menangkalnya jika mendatanginya. Kalau hati tu dah jadi lemah, dia lemah bukan pasal jantung, pasal darah, dia lemah pasal lupa Allah, tak ikut Nabi. Antum bayang, kita semayang macam Nabi, kita zikir macam Nabi, kita buat ibadat lagu Nabi, dia support kuat dalam, kita tak sedar. Kita tak sedar. Tak sedar pun kita. Bila kita boleh perasan benda ni, bila main satu benda bid'ah, kita lawan kuat. Tengok, dia charge kepada hati kita macam mana. Orang ni pakat duk confuse. Tak mana salah nak pergi Mekah baca Yasin, tak mana salah. Duduk-duduk sembang orang sunnah, lah salah lah Nabi tak buat. Entah tak? Nabi Ibrahim minta dekat Tuhan, arini manasikana, tunjuk haji macam mana. Tuhan pun tunjuk, tawaf sa'i, Tuhan tunjuk semua, Tuhan tak tunjuk baca Yasin macam mana. Nabi nak baca apa? Nabi kata ambil daripada aku. Nabi ajak semua. Nabi tak ajak baca Yasin turun pergi Mekah. Jadi, nak baca apa? Orang yang hati dia syubhat, dia tanya lagi, betul lah Nabi tak ajak, tapi takkan tak boleh ikut lah. Yalah, Nabi pun tak ajak naik motor besar, naik kereta. Nabi pun tak ada ajak kita jogging pagi-pagi. Buat apa siapa boleh buat pula? Orang mengaji sunnah boleh bagi penjelasan. Bab ibadat lain, bab hidup lain, muamalat lain, ibadat lain. Apa lain pula? Masa tu baru Tuhan tunjuk cara tak sedar, hati kita kuat. Hati kita tak kena fitnah. Zaman Nabi ada orang bersalin. Ada kan? Nabi buat ada ayat selusuh. Tak ada. Orang lah buat ayat selusuh. Tak apalah yang ayat selusuh ni apa? Nak bagi mudah salin kan? Dia baca apa? Saya duk pergi bang dengar. Pasal benda baik kita pun nak ambil juga betul-betul nenek kebayan ni Pak Mek kan. Kita nak apa nak. Kita pun satu masa nanti ada menantu, ada cucu. Duk dengar-dengar, tu dia baca apa? Dia baca Allahumma bihaqqi Maryam wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Maryam khafifha. Sebut nama orang sakit nak bersalin tu. Ala khadal. Dia baca doa, ya Allah, dengan hak Maryam, dengan hak Maryam, dengan hak orang yang diturunkan kepada dia surah Maryam, ringankanlah kesakitan dia. Sebut nama orang nak bersalin tu, ringanlah kesakitan nak bersalin dia. Dia pembuih layang tu, buat minum. Dengan maunya Tuhan, salin elok. Sejak daripada tarikh itu, ayat ni terkenal lah. Ayat ni terkenal. Nama dia ayat selusuh. Kita bila kita mengaji sunnah, dia main. Bukan kata satu, ribu-ribu benda kita mula nak tanya. Pasal apa kena baca Allahumma bihaqqi Maryam? Kita dalam bab berdoa, kita tak tahu berdoa. Sampai Allah bangkit Nabi Muhammad, dia ajak kat kita baca doa, baru kita tahu doa. 23 tahun Nabi jadi Rasul, 63 tahun hayat umur dia. Bini dia pun tak ada bersalin kah? Dengan Khadijah berapa anak keluar mai? Pernah Khadijah nak mati kan? Dalam tafsir Qurtubi ketika tafsir surah Tahrim, last sekali ayat Allah kata wa daraba lana, kami bawa contoh kepada kamu dua isteri, dua orang yang saleh. Seorangnya isteri kami bawa dua contoh wanita yang saleh. Satunya Maryam, satunya Imra'ah Fir'aun. Maryam dan isteri Fir'aun, Asia. Dan kami bawa dua contoh wanita yang khianat berada di bawah dua hamba kami yang saleh, isteri Lut dan isteri Nuh.
Masa ayat ni Nabi baca akhir surah Tahrim, Khadijah dah sakit. Jibril turun kat Nabi. Jibril kata kat Nabi Muhammad, time ni lah kalau hang nak kirim salam dekat Maryam dengan Asia, time ni lah kirim salam. Maka Nabi kata pada Khadijah, Nabi kata, Khadijah, sampaikan salam aku kepada Maryam. Sampaikan salam aku kepada Asia binti Muzahim. Khadijah tanya, Khadijah masa tu akhir umur dia. Khadijah kata, siapa dia? Maryam. Siapa dia? Nabi kata 3. Sampaikan salam aku kepada Maryam binti Imran. Sampaikan salam aku kepada Asiyah imra'ah Fir'aun, dan kepada Halimah ataupun Kalimah, iaitu kakak Nabi Allah Musa yang tengok bakui raga Nabi Musa masuk sungai Nil. Sampaikan salam aku pada 3 orang ni. Jadi Khadijah dia tanya Nabi. Khadijah kata, siapa dia Maryam? Nabi kata, mak Nabi Isa. Siapa dia Asiyah? Isteri Fir'aun. Siapa dia Kalimah ataupun Halimah? Kakak Musa. Khadijah kata, ya Rasulullah, aku nak jumpa mereka di mana? Nabi kata, mereka sedang tunggu kamu di pintu syurga. Mereka 3 orang ni duk tunggu hang dalam syurga. Sekejap lagi hang sampailah ke syurga. Sampaikan salam aku kat mereka. Tak keluar pun Khadijah minta doa selusuh sikit apa lebih kurang. Bagaimana kita tak tahu ekor kepala bila buat ayat selusuh ni, kita seru Maryam. Allahumma bihaqqi Maryam. Ya Allah, dengan hak Maryam. Wa bihaqqi man unzilat alaihi suratu Maryam. Dan dengan hak orang yang diturunkan kepadanya surah Maryam, yakni Nabi Muhammad. Sedangkan dia seru lagu ni, depa tu semua dah mati dah. Nabi mati, Maryam mati. Bolehkah kita bertawassul dengan orang yang mati? Tak boleh. Tapi bila kita kena fitnah syubhat, ni nama dia syubhat, tadi syahwat, ni syubhat, kita tak boleh tolak. Sedangkan kita ada doa yang terang-terang daripada Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau nak buat ayat selusuh lah, doa ni lah paling sesuai. Perempuan tu susah beranak kan, ni lah yang paling sesuai. Hadis Hasan, riwayat daripada An-Nasa'i. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, tolong aku susah ya Allah. Ya, susah nak bersalin. Jangan biar aku sorang-sorang ya Allah. Jangan serah aku kat diri aku walaupun sekali mata aku binasa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat. Abu Hurairah pun ada riwayat, Amru bin Abdullah bin Amru bin Al-As pun ada riwayat. Orang tinggal yang sahih ni, orang pergi baca Allahumma bihaqqi Maryam. Syubhat. Bila kita diuji dengan, tengok, bila mai anak-anak nak periksa, mak bapak kena buat semai ajat, pergi surau sekolah, kena baca Yasin perdana, letak ayat, suruhlah anak tu minum sikit-sikit. Sedangkan Nabi mengajak doa ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nabi ajak, tak baca. Kita tinggal yang tak tu hala ni, yang tak ada tali dengan Nabi, kita tinggal. Antum tengok jahatnya iblis, dia boleh kata, mari kita bertanya, sejak bila orang baca Allahumma bihaqqi Maryam? Bila orang baca ni? Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan berani, dengan tegas, kita boleh bagi penjelasan berdasarkan sanad, dibaca sejak zaman Nabi. Sampailah rawi yang terakhir, Imam An-Nasa'i. Di situ ada Abu Hurairah. Ada sanad-sanad Imam Nasa'i yang dihasankan oleh para ulama. Ada. Ibnu Hibban meriwayatkan Allahumma la sahla. Siapa yang memula baca doa ni? Nabi. Dan Nabi kata ketika senang, ketika susah, ya Allah, tak ada yang senang melainkan apa yang kau jadikan dia senang.
Engkau saja yang mampu mengubah yang susah menjadi senang jika engkau kehendaki, ya Allah. Dua doa tu sangat hebat. Kita baca ketika nak bersalin ke apa kau boleh baca. Sejak bila pula Allahumma bihaqqi Maryam dibaca? Dari Nabi tak keluar. Sejak bila? Sejak orang bersahabat dengan jin. Dia start baca. Sejak dia besar, sejak dia teroka ilmu perubatan pembomohan, dia teroka. Sejak tu dia baca. Antara dua stesen ni, satu stesen sambung dengan Nabi, satu stesen sejak masuk alam mistik ni baru dia baca. Yang mana selamat? Yang mana selamat? Syubhat ni sampai dia puih mata kita ni, dia hayun mata kita pergi, kita tak nampak dah. Kita kata memanglah Nabi tak baca. Dia confirm Nabi tak baca. Macam mana dia boleh bina selamat di atas benda dia percaya Nabi tak baca? Siapa yang bisik dia boleh selamat? Subhanallah, sangat dahsyat. Tiupan iblis ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Nabi ajak kepada sahabat berdoa, Allahumma alimni mimma 'allamtani. Ya Allah, alimkanlah aku apa yang bermanfaat kepada aku. Wanfa'ni bima 'allamtani. Manfaatkanlah apa yang kau ilmukan aku. Bagi pada aku ilmu yang bermanfaat, manfaatkan ilmu yang kau beri pada aku. Wazidni ilma. Tambahlah kepada aku ilmu. Ini doa yang boleh dibaca oleh budak-budak nak paksa. Sejak bila dibaca? Sejak zaman Nabi. Nabi yang ajak para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Abi Daud secara sahih. Orang tinggal. Orang buat apa? Benda yang tak tahu bila. Orang buat berkumpul ramai-ramai di surau sekolah, sembahyang hajat, baca Yasin sampai Mubin berhenti. Lebih-lebih salamun qawlan mir rabbir rahim, berhenti ulang 3 kali, berhenti sat, ingat hajat apa. Sambung balik. Kita tanya, sejak bila ini dibuat? Sejak zaman Nabi tak ada hubungan kita dengan Nabi. Sejak bila? Sejak manusia meneroka dalam ilmu bid'ah dia buat. Bagaimana tempat yang tak selamat dia keluarkan amalan dan dia beramal, tempat yang selamat dia pinggirkan. Ini nama dia fitnah syubhat. Fitnah syubhat lebih teruk daripada fitnah syahwat. Habis tinggi duit dia habis seperti harta. Tapi fitnah syubhat ni teruk. Dia boleh beramal, dia kata agama dia seronok. Subhanallah. Subhanallah, sangat dahsyat. Kerana itu kita kena hati-hati. Ini tajuk kita duk baca ni. Hati yang sakit diganggu daripada sekecil apapun syahwat dan syubhat di mana dia tak mampu nak tolak. Tak boleh tolak dah dia mai. Sementara hati yang sihat dan kuat didatangi oleh sekalian kali lipat syahwat atau syubhat, namun berhasil menghalaunya dengan pertolongan Allah dan dengan kekuatan iman dan kesihatan. Kita belajar sunnah, kita sihat. Memang kita sihat. Mailah sekecil pun kita nampak, besar pun kita nampak. Pasal apa? Sunnah ni para Nabi bawa. Bukan ulama. Antu tengok, bila kita dalam ilmu, bila tak tahu sunnah, bila satu benda ni ulama ajak, kita mula dah jadi kalang kabut dah. Mula dah jadi kalang kabut. Ulama pun buat. Kan? Macam mana you kata sutra tak boleh pakai? Ni saya tengok mufti pun pakai juga. Kita kata tak apalah, mufti pakai, dia ada duit, dia nak pakai, dia pakailah. Kita ikut Nabi ya. Iyalah, kan bukankah ulama ni waris Nabi? Ulama kena waris Nabi, tapi kalau dia tak waris apa daripada Nabi, dia bukan waris Nabi. Nabi tak pakai sutra, dia pakai, dia bukan waris. Waris ni kita bawa yang waris. Nabi tak buat tahlil, dia buat tahlil, dia bukan pewaris. Dia pelingkup lah nama dia. Apa Nabi buat? Dia tak buat. Nabi tak buat, dia buat. Kita terus jadi kalang kabut nah. Pasal Allah telah menurunkan ayat yang besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini min hazihil ayatul azimah kabirah. Ayat ini besar dan agung, menyuruh kita mencontohi perkataan, perbuatan dan semua hal ehwal yang ada pada diri Nabi. Oh dahsyat. Semua.
Tak tahu, teringat pakcik cakap kan, tubuh badan kita ni ada hak. Tubuh badan kita ni ada hak. Badan kita nak beribadat, dia ada hak ibadat. Kita tak usah ambil apa-apa hak, kita ambil satu. Hak dagu, hak dagu. Hak dagu ni bukan tongkat dagu saja. Tapi hak dagu juga apa dia? Kita simpan janggut di bawah dia. Kita hidup berapa puluh tahun dah? Berapa puluh tahun dah kita hidup? Orang lelaki lah, orang perempuan jangan bibu janggut pula bawah ni. Dah. Orang lelaki lah, puluh tahun dah kita hidup. Kita mati. Kalau Tuhan tanya satu benda kat kita, apa menghalang kamu simpan 2 helai janggut di bawah? Ada sakit tak? Seingat aku hang tak sakit. Pasal apa penyakit tu aku yang bagi. Kalau Tuhan slow talk macam tu, pasal apa? Dan Quran kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan minta hak dia. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kan? Menjadi saksi kaki mereka. Hari itu jadi apa? Nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup sat mulut dia. Mata nanti mengadu, ya Allah, hari itu saya nak baca Quran. Dia palingkan mata. Kenapa? Kan mata orang, mata kita. Telinga kata, ya Allah, sedap saya dengar orang bercakap pasal agama, saya nak dengar, tapi dia pelari ke balik. Allah kata, wa tukallimuna aydihim, tangan. Masa tu kita berdiri depan Tuhan. Jadi macam surah-surah dalam Al-Ahzab kata apa dia? Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, ni depa ni lah punya pasal. Depa ni lah punya pasal, ya Allah. Hang laknatlah depa, bagilah 2 kali azab. Hang kutuklah depa. Siapa kena kutuk? Ustaz. Orang-orang yang kita ikut. Ya Allah, betul dah mereka duk kata Nabi tak buat tahlil, tapi ni depa ni lah duk suruh buat. Hari tu tak kita cakap macam nampak, kan? Tapi ini hakikat. Kalau ibadat kita berani buat, hak Nabi tak buat, kita berani tak buat, hak Nabi buat, ibadat kita sangkut, kita tak boleh selamat. Tu yang kata tazkiyatun nufus tu. Dia nak jentik hati kita, menginsafi asal kejadian hati, dijadikan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, maka di belakang ni dia kata di antara jenis fitnah syahwat. Berapa jenis fitnah syahwat tu ada? Dia nak duduk kari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kita baca tempat asal dia balik lah. Hari ni sajalah baca kat sini. Tapi kalau orang sana nak main sini pun, lagi orang sini suka, kan? Lagi orang sini suka, boleh berkongsi. Cerita dia kita baca malam ni, hati ada hitam, ada putih. Macam kita malam ni pun ada putih, ada hitam. Macam itulah hati kita, ada hitam, ada putih, kan? Pasal apa hati jadi hitam, jadi putih? Pasal 2 benda. Pasal ujian nama dia syahwat, pasal ujian nama dia syubhat. Apa dia syahwat? Ujian bersifat keduniaan. Apa dia syubhat? Bersifat pemikiran keagamaan, aliran jalan. Ini nama dia syubhat. 2 ni bagi kesan pada hati. Bila hati terkesan dengan salah satu, kalau dia terkena ujian ni, dia akan ada efek dia jadi hitam sampai dia tak kenal. Dia tak kenal yang ma'ruf, dia tak boleh tolak yang mungkar. Saya tak tahu nak kata yang duk zina tiap-tiap malam, yang duk minum arak tiap-tiap hari, mereka kena fitnah ni. Tapi rasanya kita pun macam terkena. Bila kita tengok bid'ah, kita tak boleh ingkar. Bila kita tengok sunnah, kita tak boleh kenal. Adakah hati kita masuk dalam tu? Pasal Huzaifah kata, Nabi kata, dia tak boleh kenal ma'ruf, dia tak boleh tolak mungkar. Hati dia duduk macam tu. Bermakna hati dia telah jadi hitam. Tapi kita pun tak berani nak pergi habaq ke orang macam tu. Dia bubuh penampang sekali lagi. Orang kata aku hati hitam lah. Pam dia bagi jadi punca. Tapi Nabi cakap macam tu. Nabi cakap macam tu.
Kita kata sutera tak boleh pakai. Pasal apa tak boleh pakai? Dia tak nampak dah. Dia tak boleh menerima, dia tak boleh kenal ma'ruf, dia tak boleh tolak mungkar. Maka hati yang putih adalah hati mengenal yang ma'ruf. Dia tak makan yang mungkar. Jadi kita pakat tak tangan atas dia, hati kita duduk tak mana. Ini yang Nabi yang cerita dalam hadis Huzaifah. Jadi syubhat dan syahwat, ujian dua-dua ni dia boleh menentukan hati kita pergi ke mana. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung nanti insya-Allah. Ada nak tanya soalan ke? Tadi Ustaz ada sebut kepercayaan pada nombor dengan apa ni, apa lagi saya pun lupa lah. Ada juga kepercayaan orang kita dengan tai lalat tang sini, tanda apa, tai lalat tang hidung lah, dia tang bibir lah, tanda-tanda yang zahir pada tubuh badannya. Yang ni semua betul-betul Islam. Yang 4 benda Quran suruh kita jangan buat. Alis mata, alis ni apa dia? Ni Ya, kening kan? kening. Kening lagu ni kecil hati, kening lagu ni berani, kening lagu ni bengkiang. Satu ilmu dia pergi belajar daripada orang putih, dia balik mai, dia terap dalam hidup. Asal ilmu lagu ni nak motivate. Asal dia nak motivate. Dia tengok kening kawan tu, dia kata kening lagu ni mana ada kening putih asal. Kawan tu, macam mana hang tahu? Aku tahu hang tengok kening hang macam mana. Kan macam Haji Bakir pegang tangan Cikgu Murni, kalau orang ni kena dengan orang ni ada jodoh. Haji Bakir tu motivate Cikgu Murni lah tu. Bukan Haji Bakir peramal, tapi dia nak bagi tahu. Asal dia macam tu. Tapi Iblis ni dia bijaksana. Daripada asal macam tu jadi satu bisnes. Buka satu ilmu, orang mengaji bab tu aja, buka konsultan. Motivate orang dengan tanda-tanda di muka, telinga macam mana, bibir mulut kecil ke apa ke, semua lebih kurang pusat dalam ke jomoi keluar ke. Tengok pusat jomoi keluar, dia kata lagu ni 40 naik ke atas dapat datuk ni. Kata tahu tak mana? Dia kata Allah ni dia bagi daripada rambut ke bawah semua ada tanda. Dia kait dengan Tuhan. Lagi kawan tu percaya. Kalau benda tu semua boleh membantu hidup kita, Nabi Ihsan yang pertama akan cerita dalam hadis-hadis dia semua. Nabi boleh cerita lalat masuk dalam ayat kejam. Pasal apa Nabi tak boleh cerita benda ni? Nabi kata burung, Nabi kata ni semua bewak-bewak lintas. Nabi kata apa dia? Benda tu kebetulan. Nabi sendiri habaq dalam hadis Muslim ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami tanya, kami ni percaya kepada tatayyaru. Nabi kata fala ta'tihim. Jangan duk pi ke depa, jangan. Kalau jadi Nabi kata Allah saja nak uji. Tak ada. Nabi sendiri kata tak ada. Orang jadi motivate. Rambut buat ekor lagu ni, orang ni kerja kuat. Botak dan ni rambutnya macam setan lah ni keluar kan. Tengah ada rambut, tepi dia potong bagi kecil. Betul-betul macam setan. Dia kata bagus. Quran kata fajtanibu. Quran kata tinggal. Quran kata apa dia? Min amali syaitan. Quran kata amalan syaitan. Quran kata amalan syaitan. Quran kata lagi rijsun, jelek, kotor, jijik. Sebelum ni dulu Pak Cik, bintang. Kita beranak apa? Bintang 12. Bintang apa ke, ada 12 jenis kan. Dia ni macam Cina kan. Ni tahun Arnab, ni tahun siput babi, ni tahun labu-labi, macam-macam tahun. Dia bukan main tahun saja. Dia ada percaya orang tak orang. Dia ada percaya. Dia percaya warna merah, warna hitam. Dia percaya. Warna orang, warna merah. Campur hitam sikit, dia percaya orang. Islam mai-mai, Islam kata fala ta'tihim. Jangan sertai mereka. Bawa cara kita. Dia main dengan nombor, tarikh lahir,
angkat lagu ni, campur-campur. Dulu dalam masyarakat kita tengok gambar-gambar Hindustan dulu kan, bila heroin dengan hero nak kahwin kan, mak heroin nanti bawa main satu Sami tu dibuka buku, hero kata nak menikah bulan 9, Sami tu buka-buka, dia kata bulan 1 lah senang. Hero kata tak mau bulan 9, hero bulan 9. Dia kata tak boleh. Kalau tengok angin nak mai pula, dia kata bulan 9 tak boleh. Dia kata. Hero kalau marah dengan Sami-Sami dia tak percaya. Hero kalau marah lah dia tolak dengan Sami-Sami. Tok Kong tu dia jegir balik, Tok Kong boleh pejam mata. Kalau hero marah, jangan bagi hero marah. Dia jegir Tok Kong tu, pejam mata Tok Kong. Tapi dah nak jadi cerita kan. Bila langgak Sami ni kata, jadi cerita sampai 2 jam tu. Hero pisah dengan ni, dari peras, pergi menari atas kereta api, satu lagu tukar 14 colour baju. Tu kalau tu pasal Sami tu punya pasal. Dulu orang percaya. Dunia berputar. Orang ambil ilmu tu, orang masukkan dalam kolej, orang buat satu diploma. Wahai benda tu daripada Buddha, benda tu daripada Sikh. Buat yang pergi belajar ni orang Islam. Daripada naik jadi ijazah, dapat degree, balik buka konsultan, pakar motivasi. Ilmu mana? Ilmu Hindu. Quran kata, fajtanibuh, kerja setan, kerja kotor. Kita pula ada raplah-raplah apakah? Pergi dekat depa ni semua. Buat duit sekali mai 500, 600 bayar. Orang punya 1000 nak motivasi. Hadis kita baca ni cukup dah motivate kat kita. Tapi kita kekurangan para ulama boleh baca hadis. Ulama yang nak baca hadis tu kita kurang. Ulama yang nak tahlil sempena hari merdeka ni banyak. Yang nak baca hadis tu. Jadi Quran kata tinggal kerja setan, kotor, la'allakum tuflihun. Kamu akan senang hidup kalau kamu tak terlibat dengan benda ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.